akan continue kita punya tutorial untuk BandLab. Okay. In which kalau kita tengok pada minggu lepas BandLab kita dah tengok macam mana kita boleh menggunakan instrumen yang memang dalam ada, yang in which you guys kena type menggunakan you guys punya keyboard, betul? Yang ada huruf tu kan, alright, okay. So sekarang ni boleh buka punya BandLab. Okay, masing-masing boleh buka you guys punya BandLab, return balik to you guys punya account. Right, okay, so saya buka saya punya BandLab. Okay, nampak kat skrin? Ada? Alright, okay, semua orang dah buka BandLab? Alright, okay. So hari ni kita akan continue kita punya BandLab balik, alright, okay, untuk kita punya yang kedua, tutorial kita yang kedua. Okay, apa saya nak buat adalah pergi dekat button create tu, okay. So yang belah kanan button create tu tekan create. Okay, so dia guys akan come out dengan pop-up ni lah. So kita akan start dengan brand new. Kita tak akan continue pada minggu lepas. Kita akan start dengan brand new. Okay, macam awak tahu kita ada 5 icons yang ada dekat kita punya starting bila kita startkan kita punya create tu. So minggu lepas kita dah try instrument, in which you guys boleh menggunakan you guys punya physical keyboard untuk masukkan input lah dekat dalam you guys punya track. Okay, so pada minggu ni kita akan tengok kita punya drum machine. Okay, apa beza drum machine dengan instrumen lagi kita akan tahu. Okay, so apa saya nak you guys buat? Okay, tekan pada drum machine. Okay, yang nombor 2 tu, icon nombor 2 tu, tekan pada drum machine. Okay, so once dah tukar kepada drum machine, first thing first, dekat atas tu, bahagian atas tu yang ada tulis new project tu, tukar kepada drum machine. So later on, once you guys, kita dah save nanti, you guys boleh check balik lah. Ini file berkaitan dengan drum machine lah. So you guys akan tahu macam mana you guys nak buat later on nanti Okay, tukarkan atas tu kepada nama dia drum machine. Nanti saya akan bagi explanation macam mana kita nak pakai benda-benda ni yang kat bawah ni dan sebagainya. Alright, okay. So you tukar dulu nama tu kepada drum machine. Dah Alright, okay, Cun. Right, okay. So saya akan explain dulu apa yang ada bila kita dah select drum machine. Okay, drum machine ni dia sama macam kita punya instrumen yang kita pilih. Okay, bezanya dekat sini dia dah ada ataupun preload sound yang memang dia dah bagi. Okay, manakala dalam instrumen kita kena type by one. Katalah for example, in case you guys memang daripada industri music, so you guys tahulah main a few of instrumen yang ada, piano ke gitar dan sebagainya, dan you guys tahu dia punya code untuk setiap satu key tu. So you guys boleh return kepada instrumen yang betul instrumen tu, sebab dia hanya apply secara virtual. So you guys boleh menggunakan keyboard key you untuk main ataupun masukkan music. So in case kalau kata you guys tak tahu macam mana nak masukkan dan sebagainya, you guys boleh convert kepada drum machine. Okay, apa drum machine ni buat? Drum machine ni dia bagi you satu preloads. Preloads iaitu preloads music yang memang dah dia ada siap-siap. Okey, kalau awak tengok kat interface kita, bila kita select drum machine, dia automatically akan provide you satu track memang yang dah siap ada dekat sini. Kalau perasan dekat situ dia tulis drum machine, lepas tu dia ada A, lepas tu dia ada B. So dia ada dua, A dengan B. Apa A dengan B tu? A tu adalah sound preload yang memang dah dibuat pada A punya pattern. B tu adalah sound preload yang dia buat pada B punya pattern. Okey. So jikalau awak klik pada A yang dekat sebelah atas ni, okey, awak akan tengok kat sebelah bawah dia akan ada list instrument yang memang dia dah plotkan siap-siap. Kalau awak nampak ada button kuning, orange, ungu dengan warna merah tu, itu adalah button musical yang telah diplot. Okey, kalau awak nak test, kita boleh tekan play dekat sebelah kanan dia tu. Kalau awak tekan play, okey, itu adalah pattern A. Dia dah plotkan siap-siap untuk awak. Okey, so you dah ada baseline. Itu yang bagus tentang drum machine. Dia dah ada baseline untuk you. Tetapi jikalau awak pergi kat button pula, awak pergi dekat bahagian belah B pula, dekat notes B tu, bila awak klik pada notes B tu, bawah ni pun dia akan tukar kepada note B. Awak perasan tak dekat sebelah bawah, dekat bawah button play tu,
dekat kita punya bawah ni, awak perasan dia ada tulis pattern. Dia ada pattern A, pattern B, pattern C, pattern D, E, F, G dengan H lah. Okay. So dekat sofa kat situ dia ada bagi 8 pattern yang kita boleh masukkan dekat dalam kita punya soundtrack. Okay. So kalau awak perasan kat situ, kalau saya tekan kepada pattern A, dia akan return balik kepada pattern A. Saya tekan pattern B, dia akan return balik kepada pattern B. So far yang ada pada kita punya track sekarang ni adalah pattern A dan juga pattern B. Okay. So bawah ni sama macam kita punya musical instrument, tempat untuk kita masukkan key-key kita. Tempat untuk kita plot kita punya music lah. Okay. Cuma beza yang macam dulu kita kena tekan secara manual. Ini dia dah siap ada, kita cuma pilih je dekat bahagian mana yang kita nak letak. Okay. Yang manakala dekat bahagian atas ni, once kita dah ada kita punya pattern, kita susun balik kita punya pattern dekat atas ni supaya dia boleh jadi satu musical yang dia boleh sambung. Okay. So kalau awak tengok dekat atas ni memang dia ada pattern A dengan pattern B. Jikalau saya tekan play dekat bahagian atas kali ni, so pattern A ni dia akan main music tu dan dia akan terus sambung dengan pattern B. So bunyi dia akan jadi macam ni. Alright, okay. Itu bunyi dia. So dia combine pattern A dengan pattern B. Alright, okay. So far semua faham? Boleh? Boleh, alright. Okay. Okay. So kita continue Okay, setiap pattern yang ada di bagi ni kita boleh modify based on apa yang kita nak. Okay, so kalau macam for example saya ada pattern A, so ini adalah dia punya pattern dia. So saya tak nak buat apa-apa modification untuk pattern A, saya nak maintainkan yang tu saja. Saya nak buat modification dekat pattern B. So apa yang saya perlu buat, saya klik pada sebelah bawah ni pattern B. Bila pattern B, dia akan keluar all those pattern yang ada. Kalau awak tengok pada sebelah kiri tu ada list of instrument yang memang dia dah siap dekat situ. Kita ada tengok kat situ, kita ada crystal cymbal, kita ada open hi-hat, kita ada close hi-hat, lepas kita ada high tom dan sebagainya. Setiap satu ni awak boleh modify dan tukar awak nak bunyi dia macam mana dengan menekan button arrow bawah tu. So awak ada sample of yang awak nak. Alright, okay. So apa yang saya boleh buat adalah, okay, once kita dah boleh tukar, kita dah boleh start plot. Untuk plotkan dia simple saja. Awak just klik je dekat kotak-kotak tu. Bila awak klik dekat kotak-kotak tu, automatically sound tu dia akan masuk. Yang paling penting sekarang ni, you kena faham musical, beat tu nak letak macam mana. Dia ada 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 ataupun 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Dekat bahagian ni adalah di mana you guys kena faham macam mana musical punya notes, dia punya step dia. Tap 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 tap. Dekat sini bila you guys dah faham, barulah kita boleh menyusun kita punya instrumen supaya dia jadi cantik. Okey, saya tunjuk example. So dekat bahagian atas ni bunyi yang diberikan adalah bunyi yang ni. Okey, dia bunyi chime sikitlah. Okey. So kalau tengok bila saya play balik sample. Okey, so dekat mana saya nak plot? Bila saya nak plot, maybe berkemungkinan saya boleh plotkan dekat kosong antara dua ni. Okey. 1 2. Lepas tu saya break kosong, saya tambah balik 1 2. Lepas tu saya break kosong, saya tambah balik 1 2. So ada 6 titik plot dekat atas. So bila saya playback balik, so memang tak kena sebab bunyi dia tak sesuai, sebab bunyi ni bunyi chime terlampau banyak sangat. So maybe apa yang saya boleh buat, saya tukar bunyi dia kepada bunyi yang lebih, maybe okey, saya tukar kepada cowbell. Bila tukar kepada cowbell, dia akan bunyi pelik sebab dia bunyi macam loceng lembu tu. Dia akan jadi lain, tengok dengar Okey, sebab saya looping banyak kali. So apa yang saya buat, bila saya dengar beat dia, okey, saya tak boleh buat jarak, nanti dia akan jadi pelik. So saya combine kan.
Okey. Sini combine. Sini 1, 1, 2. Saya combine 1. Okey, 2. Break. Lepas tu 2. Lepas tu break. So, nampak dia punya lock dia? 1, 2, break 2. 1, 2, kosong 2 ataupun break 2. 1, 2, break 2. 1, 2, break 1. So, nampak dia punya balancing. So, bila saya playback balik. Alright, okay, nampak tak dia punya kesinambungan antara satu bell tu. Okay, tapi kalau rasa terlampau banyak bell tu, kita boleh buang bell ni, okay, supaya dia hanya ada satu dan dua slot je. Dia akan jadi macam ni. Okay, so nampak lebih tersusun lah kita punya sound kita dekat situ. Itu modification yang saya buat pada ni. Yang nombor 2 bawah ni pula, kita ada satu lagi instrumen yang diletak kat situ adalah, okay, bunyi itulah. Okay, jadi saya akan letak dekat bahagian sini. 1, 2. Sama macam yang cowbell tu. So kita play balik. Okay, dia tak mengeluarkan bunyi langsung. Maybe dia dah termakan dengan dua bunyi. 1, 2, 3, 4. Kalau tengok selari ni dia ada banyak empat bunyi. So saya buang yang ni, saya letak kat slot kosong. Saya ambil yang ni, saya letak kat slot kosong. Baru dengar hujung tu. Okay, baru dengar dia punya hujung tu. Okay, saya letak double. Alright, okay. So dah ada dekat situ. So saya tengok lagi dekat mana slot kosong yang ada. So dekat bahagian ni ada T ni. So bunyi dia hasilkan adalah, okay, bunyi macam ketukan lah. So apa yang saya boleh buat, maybe saya nak letakkan slot ni sama macam yang ni, tapi saya buat double. Double, 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 double. Okay, tengok. So saya selang satu, lepas tu saya jadikan double. Okay, nampak tak? Macam mana music kita boleh combine. Simple as that. Okay. So, yang warna hijau ni pula. Okay. So, yang warna hijau ni, dia bunyi tup. Tup. Okay. Okay, saya letak ujung sini satu. Hujung ni saya letak satu. Kita tengok macam mana dia punya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia ada main mathematical sikit lah. You guys kena pandai adjust. Kita tengok Alright, okay. So, saya dah combine dua. Saya dah tambah lagi dua. Okay. So, saya tengok yang balik F pula. FO. F ni adalah drum Okay, drum ni maybe saya buat double juga. Tap, tap. Tap, tap. Okay, tengok. Alright, okay. So, yang U ni. Okay, ni adalah bass. Bass bawah lah. Foot. Tahu foot punya? Ini pun macam foot juga. Ni foot dia tebal sikit lah siapa tahu yang main drum tu kita ada foot yang kita pijak kat bawah tu. Okay, so yang ni saya tak nak kacau. Saya kacau yang bawah ni, maybe saya buat dia double. Tung, 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 tung. Okay, tengok Okay, dalam masa yang sama juga, you tak payah tekan pause untuk you guys slot in. You guys just terus boleh slot in ketika you tengah play supaya you guys akan nampak dengar dia punya music real time. Kata for example, saya slotkan kat sini. Kalau saya tak nak cowbell ni, saya boleh buang kan?
Alright, okay? So itu cara untuk kita punya nak buat modification. Simple as that. Alright, okay. So sekarang ni apa saya nak you guys buat? Okay, pergi pada slot B tu. Slot A jangan kacau. Kita maintainkan slot A je dulu. Kita pergi pada slot B. Cuba you do some modification dekat slot B tu. Cuba dengar, cuba plot, cuba hasilkan music yang lebih baik daripada yang preload yang dia dah siap bagi. Alright, boleh? Boleh? Cuba try dulu, cuba try dulu. Memang awal-awal tu music you memang akan jadi macam dia berceramuk lah sebenarnya. Tapi you guys kena try. Kalau you guys tak try, you guys tak tahu. Cuma saya boleh bagi you tips lah. Tips dia senang. Calculation kena betul. Apa kena mengenai calculation dengan music, sir? Siapa baca saya punya slide yang pertama minggu lepas, saya bagi tu, you guys mesti akan tertembung dengan ada dua perkataan. Phaintegerus dan harmoni. Kalau you jumpa Phaintegerus dan harmoni, dia mesti akan bagi tahu the relation between music and numbers. Macam mana music tu boleh terhasil adalah melalui numbers. Macam mana numbers tu boleh relate dengan music, sir? Alright. Bila kita combine, kata macam for example saya ada drum. Drum saya ketuk 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okay, saya ada instrumen lain. Instrumen lain saya ada kata for example saya punya bass. Bass saya petik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Betul? Baik. Okay, kalau bass saya petik 3, combine dengan drum saya petik 4, dia akan jadi pelik tau. Sebab 3 dengan 4 dia tak ngam. Alright, that's why dia kena ada numbers. Numbers tu awak kena faham. Kalau awak tengok macam mana saya susun, saya kira by numbers. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nampak tak ada balance kat situ? Yang ni 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu notes. 1, 2, 3, 4, 5. Satu notes. Lepas tu saya kosongkan 2. Yang ni pun sama, awak nampak. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Itu cara kita plot. Kita punya music. You kena faham macam mana music ni main. Dia sama macam kita dengar beat lah. Beat. Tutup. Tutup, tutup, tutup. Tutup, tutup. Tutup, 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 tutup. You guys tahu. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Itu macam tu dia punya tips dia. Alright. Okay, boleh? Boleh? Okay, you try dulu. Try dulu. Saya bagi dalam masa 10 minit. Lepas tu kan kita dengar mewakili kelas kita untuk diperdengarkan muzik yang telah dihasilkan. Alright, okay? Cuba dulu. Buat dulu. Tapi tak apa, dia awal-awal tu memang biasa. Sebab ingat kita bukan dalam industri muzik. Kalau kita dalam industri muzik, you guys memang akan belajar notes, you guys memang akan belajar macam mana dia punya rhythm dan sebagainya. So kita bukan dalam industri muzik, kita hanya buat secara basic saja apa yang kita tahu. Alright, okay. So untuk proses ni macam for example saya bukan ambil sehari baru saya dapat tahu benda ni, tak. Saya belajar lama benda ni. Dan saya tak belajar melalui BandLab lah. Saya alhamdulillah rezeki saya belajar melalui GarageBand. Daripada GarageBand tu interface dia sama macam BandLab ni. Jadi kat situ saya belajar hari-hari macam mana nak modify. In the end of the day, saya bolehlah menghasilkan muzik macam ni. Alright? Tapi jangan risau. Since that BandLab ni dah ada, so you guys boleh gunakan for free. So you guys fully utilize lah nanti later on untuk you guys punya upcoming project nanti. Alright? Okay, boleh kita continue? Boleh? Okay. Alright. Okay. So kita dah ada tadi saya continue balik So tadi saya dah modify yang bahagian B ni. Okay. So A saya tak modify. So apa saya nak buat sekarang ni lah, saya nak playback balik yang saya punya A. Tengok macam mana dia boleh combine tak dengan B yang saya dah modify. Okay, so dia agak heavy sikit lah. Alright, so combine A dengan B. So you guys boleh buat some modification on macam mana kita nak adjust ni dan sebagainya. Alright, okay. Settle. So sekarang ni saya nak ajar you guys macam mana kita nak buat add new track. Dan kali ni you guys kena buat fresh. Dia bukan preload dia adalah fresh. Okay, pergi kat sebelah kiri ni yang ada button add track tu. Okay. So tekan button add track yang dekat sebelah kiri tu. Lagi sekali ambil drum machine. Okay.
Bila ambil drum machine, dia akan create you A dan dia akan create you B lah. Okay. You guys punya tu. Okay. A dengan B ni. Silap pula. Okay. A dengan B. So, apa saya nak you guys buat? You guys pergi A dengan B ni, you tekan delete. You jadikan dia kosong. Kita create new drum machine, tapi kita jadikan dia kosong. Okay, boleh? Dah create new track. Alright, okay. Okay, so sekarang ni kita dah ada new track. Track kita kosong. Tak ada apa-apa key dan tak ada apa-apa kita punya pattern dekat situ. So, kalau awak perasan, kalau awak tengok ada kat atas yang kita punya yang pertama ni, track yang pertama, kita ada A, kita ada B. Pattern A dengan pattern B. Kalau awak perasan dekat bawah ni, kita ada pattern A dengan pattern B. So, kita tak nak pakai pattern A dengan pattern B. Sebab pattern A dengan pattern B kita dah buat. So, sekarang ni apa yang perlu buat? Saya nak pergi kat pattern C. Kalau perasan dekat pattern C, D, E, F, G, H tu, dia memang kosong. Tak ada apa-apa instrumen, tak ada apa-apa music yang kita dah plot kat situ. Memang kosong. Okay. So, pergi dekat C. Okay. Once you guys pergi dekat C, you guys select kepada second track ni. Jangan select track pertama tau. Kalau track pertama nanti dia akan combine dengan A dengan B ni. Kita nak pergi track yang kedua. Track yang kedua ni, once you guys dah select track kedua, you guys pergi kat pattern C. Okay, bila you guys pergi kat pattern C, dekat sini lah you guys kena slotkan personally. Okay, slotkan personally bermaksud you guys kena buat satu persatu lah basic. Okay, so macam for example sekarang ni semua kosong. So saya akan start daripada bawah. Ini adalah saya punya base. Saya start daripada bawah. Okay, saya maintain kepada kick. Saya ambil 1, tap, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 dan 1. Okey, ini saya punya base. Bila saya play balik kat sini, terlampau laju sangat. Dia punya ni terlampau laju. So maybe saya plotkan dekat sini. 1, slot selang 2, 2 selang 2, 1. Okey. Okey. Tu saya punya base. Alright, okey. So saya masuk yang kedua dekat sini. Okey. Saya masuk yang kedua dekat sini. Yang ni. Okey, dia flow. Okey. Bass, tap, tap. Lepas tu, tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Okey. Okey. Alright, itu yang kedua. Itu saya ambil yang ketiga. Yang F ni. Saya pilih. Kok ada lain ke? Okey, tak ada. Masih lagi sama. So, saya maintain sahaja. So. Okey. Okey. So, pop, pop. Selang 2. Selang 2, 1. Okey. Okay, so itu yang music yang saya dah buat. Okay, so saya boleh plot yang one ni juga. Alright.
Okey. Itu adalah lagu yang saya buat, pattern yang ada. Okey. So macam mana kita nak apply pattern? Katalah saya dah buat plot-plot semua dah cantik, saya dah letak. Okey, apa yang perlu buat? Ini adalah pattern C sebab dekat pattern C. So awak nampak tak bawah ni ada button add C ni. So apa yang saya perlu buat? Saya drag saya punya playhead ni letak dekat first. Nak letak dekat sini pun boleh lah, tak ada masalah. Tapi saya suka letakkan first. Lepas tu awak tekan je add C ni. So dia akan appear dekat sini, add C. Okay. Bila ada appear kat sini, you guys boleh play back balik. Okay, so dia ada dekat situ. Kita dah tahu kita punya dah ada kat sini. Okay, so apa saya nak you guys buat? Pergi dekat pattern C yang kosong ni. You guys plot you guys punya own musical. Lepas tu you cuba add dekat track yang kosong ni supaya dia jadi satu pattern dekat atas ni. Alright, boleh? Boleh? Boleh kan? Okay, try dulu. Okay, saya bagi you dalam masa 15 minit. Boleh? 9.20 sekarang 9.45. Boleh? 9.45. Okay, you try dulu. Saya nak ambil attendance jap. Right, okay. Boleh guys? Boleh? Boleh? Okay, boleh Azim main kan? Cuba play. Tekan bawah tu present, tekan play, tengok. Saya tengok Azim punya. Nampak. Play yang C tu je. Alright, okay. Good. Alright, okay, good. Alright, okay. Okay, nice. Alright, okay. So, saya assume semua orang tak ada masalah lah untuk nak menghasilkan you guys punya new notes melalui kita punya yang C tu. Alright, okay. So, tengok kembali semula kepada saya punya ni. Sekejap. Kembali semula kepada saya punya ni. Alright, okay. Okay, ada? Nampak? Nampak kan? Alright, okay. So, bila kita dah ada kita punya yang C ni, note C ni sama macam minggu lepas lah. Kita boleh ke depan, kita boleh ke belakang, kita boleh ubah-ubah yang mana kita nak. Okay. So, apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak combinekan yang music daripada track pertama, yang ni nak combinekan dengan yang track yang kedua. So, apa yang saya buat, saya akan letak C ni dekat belah B ni. Okay, so dia akan combine belah B. Tapi bukan dekat mula-mula, saya nak ada combine dekat tengah-tengah ni. Okey, slot yang ketiga. So, kalau perasan, yang ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia macam dalam satu nest. Okey, dalam satu grouping. So, macam mana kita nak buat grouping macam ni juga? Senang saja. Kalau perasan dekat atas C ni, dia ada macam ada satu ikon dia berpusing. So, apa perlu buat? Ambil mouse awak, letak di sebelah atas dengan ikon tu, nanti dia akan keluar ada arrow kiri dengan kanan. So, bila dapat arrow kiri dengan kanan tu, you just tarik saja. So, dia akan keep looping sampailah kita nak stop dekat mana. So, since di atas tu buat 4, so saya ambil 4 saja, saya loopingkan dia. Alright, okay. Itu cara kita nak looping. Maksudnya dia akan keep play lah. Okay. So, sekarang ni saya combinekan yang bahagian B dengan bahagian C. Manakala C dekat adalah track nombor 2, bahagian B adalah track yang nombor 1. So, saya akan start play dekat sini. So, inilah music yang di-combine tadi. Alright, okay. So, dia boleh mix and match dengan kita punya tu lah. Kalau saya tak nak combine kat sini, saya boleh terus combinekan dengan bahagian A dengan meletakkan dekat sebelah sini. So, bila saya letak saya punya playhead balik dekat depan, saya play bahagian A.
Alright, okay. So dia boleh combine dekat sini. Alright, okay. So, alright, okay. Okay, semua boleh? 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 Alright, okay. Okay, sekarang ni saya nak you guys create satu lagi track baru. Okay, add track. Sama juga, letak drum machine. Okay. So, yang ni awak buang. A dengan B ni awak buang. Jadikan dia kosong. Alright. Okay. So, kita dah ada pattern A, pattern B, pattern C. So, sekarang ni pergi kat pattern D. D ni kosong. Okay, D ni kosong. So, bila D ni kosong, so apa saya nak awak buat kali ni, awak pergi pada sebelah kiri dekat bawah ni, awak perasan dia ada instrumen, dia ada tulis instrumen dekat sini. So, dia ada dua. Satu drum kit, satu pad kit. So drum kit ni dia ada various of drum kit yang ada, awak boleh pilih. Dan kalau awak pakai pad kit ni, dia ada macam, kalau kita tengok secara fizikal, dia ada macam ada tapping punya mesin lah. Okay, kalau kat sini awak boleh pilih various of tapping punya mesin. Katalah macam for example saya ambil IDM kit. Okay, bila saya tekan pada IDM kit, dia punya bunyi dia berbeza macam drum kit sebab dia adalah tapping mesin. Tengok bunyi dia lain. Okay, so dekat sini you guys boleh pilih what kind of music yang you guys nak. Okay, selain daripada IDM machine, you guys boleh ambil synth kit. Dan dekat sini pun you guys boleh tukar. Okay, kalau you guys tak nak pakai yang ni, you guys juga boleh tukar yang lain. There was a lot of instrument yang you guys boleh pilih. Okay, katalah for example saya ambil EDM. Okay, saya cancelkan balik semua ni, ambil EDM. Okay, ada setengah dia akan menghasilkan efek yang berbeza. Okay, bergantung pada you guys nak buat. Okay, ni katalah for example saya mula daripada sini ni. Okay, lepas tu slot 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Okey, saya letak balik ke sini. Okey, bila saya playback balik, okey. So yang ni maybe tak best ke. Okey. Alright, okey. Yang ni okey, saya ambil F. Ni saya letak kat sini. Okey, tengok. Okey.
Alright, okay. Itu adalah saya punya pattern D. So, nak combinekan pattern D, letak balik kat sini. Saya letak kat depan. Okay, dan saya pergi kat yang pattern D tu. Mana tadi saya buat? Hilang lah. Hilang, mak ai. Penat tadi saya buat. Alright, okay, sepatutnya lepas dah dapat pattern D tu apply dulu lepas tu baru tu kata nanti dia akan hilang terus. Alright, okay, sepatutnya lah. Alright, okay. So tak apa. Saya nak you guys buat pattern D tu, tekan pada pattern D, pilih apa drum pad ataupun drum kit yang you guys rasa bersesuaian yang you guys nak buat dulu. Later on sekarang kita akan tengok balik. Boleh? Letak kat belakang sikit macam ni ke? So tengok balik dia punya ni. Alright, okay. So different instrument, different ni kita boleh mixkan kita punya sound ni. Alright, okay. So far semua okay, boleh Boleh Alright, okay. Kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk kelas pagi ni. You guys boleh continue keep buat. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk satu lagi bahagian dan kita akan minggu depan adalah minggu keempat okay. Minggu depan juga kita akan buat voice over minggu depan. Dan insya-Allah juga minggu depan kita akan buat lab test. Bukan lab test lah, workshop sebenarnya. Workshop. Alright, okay. So make sure minggu depan you guys participate dalam kita punya kelas. Make sure hadir sebab saya akan ambil markah lah untuk minggu depan kita punya classes. Alright, okay, boleh? Alright, so kalau tak ada apa, saya rasa itu saja kelas untuk hari ini. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you. Je. Boleh save, tekan save. Nanti bila awak nak recap balik nanti awak senang tahu dekat mana awak nak tu. Alright, jangan terus delete, save lah sebab benda boleh save kan? Save je. Thank you.